Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Nadirah binti Mustafa yang dihormati Encik Ahmad Jalani bin Halus. Untuk kali ini kita akan bercerita mengenai isu dan cabaran mata pelajaran pendidikan jasmani. Untuk slide yang seterusnya, merujuk kepada sumber rujukan National Association for Sport and Physical Education 2001, kurikulum pendidikan jasmani beri fokus kepada perkembangan domain psikomotor, kognitif, afektif dan kecergasan fizikal yang mana ianya merupakan komponen penting untuk melahirkan generasi muda yang holistik, sihat, cergas, seterusnya berupaya untuk memikul tanggungjawab membangunkan negara ke arah kecemerlangan menjelang tahun 2020. Namun begitu, kurikulum pendidikan jasmani ini tidak akan membuahkan hasil jika proses pelaksanaannya masih kurang mendapat perhatian daripada pihak guru, sekolah dan juga ibu bapa. Oleh itu, pembahagian topik kita pada hari ini adalah berkaitan dengan isu dan cabaran dalam mata pelajaran pendidikan jasmani. Yang pertama, guru bukan option PJ. Yang kedua adalah mengenai kemudahan dan juga peralatan dalam pendidikan jasmani. Ketiga adalah pentadbir sekolah. Okey, yang seterusnya, topik yang kedua adalah tindakan penyelesaian isu ataupun cabaran dalam mata pelajaran pendidikan jasmani ini oleh Ketua Panitia Pendidikan Jasmani dan juga pihak sekolah. Okey, baiklah, untuk isu-isu dan cabaran yang pertama adalah guru yang mengajar subjek mata pelajaran pendidikan jasmani ini terdiri daripada guru bukan option PJ. Okey, di mana guru adalah satu ejen penting dalam penyampaian pengetahuan dan juga kemahiran terhadap murid-murid. Jadi, keberkesanan pengajaran adalah bergantung kepada pengalaman dan juga pengetahuan guru. Okey, oleh itu, mari kita lihat. Baiklah, untuk isu yang pertama ini, bagi guru yang mengajar mata pelajaran pendidikan jasmani bukan daripada option PJ. Yang pertama adalah kepakaran guru itu sendiri, dia biasanya kurang berpengetahuan dalam bidang tersebut. Seterusnya, kurang pengalaman. Pengalaman dalam mengajar mata pelajaran pendidikan jasmani. Yang mana pengalaman guru ini penting kerana mempengaruhi pelaksanaan pengajaran pendidikan jasmani. Guru baru biasanya kurang berpengalaman dan juga kurang yakin untuk merancang strategi, memilih kaedah pengajaran yang betul dan juga dia tidak mampu untuk mengubah suai pengajaran dan pembelajarannya mengikut kemampuan murid dan juga pengalamannya sebagai seorang guru pendidikan jasmani. Menurut Davis dan rakan-rakannya 2005, tahap kompetensi guru dipengaruhi oleh latar belakang seperti kelayakan dan juga pengalaman guru dalam mengajar pendidikan jasmani. Oleh itu, guru yang kompeten dan berpengalaman akan berupaya mengawal disiplin dan juga memotivasikan murid-murid melalui kaedah positif yang diterapkan dalam mata pelajaran pendidikan jasmani. Oleh itu, kepakaran guru dan juga pengalaman itu adalah penting, adalah dua perkara yang penting bagi seorang guru untuk mengajar subjek mata pelajaran pendidikan jasmani. Yang ketiga, PDP berlaku tidak mengikut sukatan pelajaran yang ditetapkan oleh KPM. Guru baharu yang mengajar mata pelajaran pendidikan jasmani ini mungkin tidak ada pengetahuan dalam mengajar pendidikan jasmani. Oleh itu, PDP yang mungkin berlaku tidak mengikut sukatan pelajaran dan juga mengikut modul pendidikan jasmani yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Yang seterusnya, yang terakhir, tiada kebolehan dalam menguasai isi kandungan pelajaran pendidikan jasmani. Kerana apa? Kerana guru pendidikan jasmani ini perlu menguasai isi kandungan pelajaran dengan baik untuk dia menilai kekuatan dan juga kelemahan murid. Seterusnya, memberi maklum balas yang positif kepada murid semasa pengajaran sesuatu kemahiran. Di maknanya, guru boleh membuat justifikasi di akhir pengajaran dan pembelajarannya. Jadi, jika guru baharu ini tidak dapat mencetuskan dan juga mewujudkan nilai murni dan juga pembelajaran di akhir PDP, maka guru ini tidak berjaya menjadi seorang guru mata pelajaran pendidikan jasmani yang baik.
dan juga tidak berjaya mencapai objektif sesuatu kemahiran dan juga pembelajaran yang diajar. Menurut Ali dan rakan-rakannya, 2014, warga pendidik seharusnya bersedia untuk mengadakan suatu revolusi ataupun penambahbaikan dalam pembelajaran yang dapat mengubah cara pembentukan dan juga perkembangan pengetahuan murid-murid. Okey. Khususnya dari segi minat dan juga penguasaan sesuatu kemahiran dalam pendidikan jasmani. Okey, yang pertama, tindakan pihak sekolah tersebut adakan sesi bersama rakan guru iaitu peer coaching. Kaedah ini melibatkan guru baharu yang akan mengajar subjek pendidikan jasmani dan juga sambil diperhatikan oleh coach yang terdiri daripada guru yang pakar, guru yang cemerlang dan juga berpengalaman dalam pendidikan jasmani. Pada sesi maklum balas dan juga refleksi perbincangan berkenaan, adanya proses penyampaian pengajaran yang dibincangkan selepas kedua-dua pihak selesai membuat sesi demonstrasi pengajaran pendidikan jasmani. Menerusi sesi itu juga, guru ataupun ketua panitia telah mengadakan kursus latihan dan juga seminar bagi meningkatkan profesionalisme guru baharu ini yang ingin mengajar pendidikan jasmani. Seterusnya yang ketiga, kaedah lesson, di mana aktiviti pengajaran dan juga persediaan secara kolaboratif di kalangan guru-guru yang mengajar pendidikan jasmani. Ini dikatakan bahawa guru baharu yang ingin mengajar perlu melaksanakan aktiviti pengajaran dan juga persediaan secara kolaboratif dengan guru-guru yang di luar, yang berada di luar, kerana dalam sekolah memang tak ada pun guru option pendidikan jasmani. Oleh itu, guru baharu yang ingin mengajar pendidikan jasmani ini diberi kemudahan, diberi peluang untuk belajar dengan guru-guru pendidikan jasmani yang di luar. Di mana mereka duduk berbincang hal dan juga isu dalam perancangan pengajaran aktiviti dalam pendidikan jasmani. Yang mana sesi pengajaran yang dijalankan oleh salah seorang guru dan guru lain menjadi facilitator. Yang mana kaedah ini dapat memotivasi dan juga keyakinan guru yang akan mengajar subjek pendidikan jasmani itu. Guru bukan option ni sebenarnya anggap diri mereka tidak layak dan juga mereka mempunyai kurang keyakinan dalam mengajar mata pelajaran pendidikan jasmani. Kerana apa? Dengan pengetahuan yang mereka ada, perlunya mereka ikuti kursus, seminar, bengkel peningkatan profesionalisme yang mana ikut keperluan masing-masing. Yang mana untuk tambahkan keyakinan, tambahkan pengetahuan dan juga kemahiran mereka. Dia asah dan pupuk minat mereka untuk mengajar mata pelajaran pendidikan jasmani. Yang paling penting adalah berkaitan dengan kemahiran dan juga pengalaman mereka. Mereka tahu cara nak hadapi dan juga handle situasi murid-murid semasa waktu pembelajaran pendidikan jasmani dilakukan. Baiklah, merujuk kepada gambar yang saya telah sertakan ini adalah contoh akibat daripada guru yang mengajar subjek pendidikan jasmani yang terdiri daripada guru yang bukan option PJ. Di mana gambar ini diperoleh daripada blog SK Kerandang itu sendiri yang saya ber-PBS, di mana seorang murid telah tercedera ketika melakukan aktiviti sukan dan juga aktiviti fizikal. Oleh itu, akibat guru yang tiada pengetahuan dan juga kemahiran ini mungkin boleh mengakibatkan murid tercedera dan juga mengalami risiko-risiko kecederaan jika tiadanya kemahiran dan juga pengetahuan oleh seseorang guru yang mengajar mata pelajaran pendidikan jasmani. Dengan itu, pentingnya guru yang ingin mengajar mata pelajaran pendidikan jasmani ini untuk ada pengetahuan dan juga memastikan keselamatan murid terjamin. Bagi isu yang kedua adalah berkaitan dengan kemudahan dan juga peralatan sukan. Di sekolah, biasanya cabaran yang paling utama adalah berkenaan dengan kekurangannya kemudahan fizikal dan juga peralatan sukan yang mana menjadi cabaran dalam pelaksanaan mata pelajaran pendidikan jasmani di sekolah rendah sehingga kini. Baiklah, percaya atau tidak, sekolah saya juga terlibat dengan isu ini. Yang pertama, jumlah peralatan pendidikan jasmani tidak mencukupi di mana murid
sehingga tidak sempat untuk melakukan aktiviti yang telah dirancang oleh guru PJ. Okey, yang kedua adalah giliran menunggunya. Waktu PJ tamat tanpa melibatkan semua murid secara menyeluruh kerana peralatan sukan yang perlu tunggu giliran dan juga bergilir-gilir. Okey, penguasaan optimum sesuatu kemahiran yang diajar oleh guru biasanya bergantung kepada kebolehcapaian ke atas kemudahan fizikal dan juga bilangan peralatan yang digunakan. Okey, seterusnya, sukar mengadakan aktiviti fizikal di mana PDP yang tidak seronok dan juga membosankan boleh berlaku. Guru perlu ambil perhatian kerana murid mungkin tidak mahu dan jemu untuk berada dalam sesi PDP pendidikan jasmani itu kerana peralatan PJ yang tidak mencukupi. Okey, jumlah peralatan yang mencukupi adalah penting agar murid-murid dapat menggunakan peralatan secara optimum dan juga individu tanpa menunggu giliran yang lama untuk berlatih sesuatu kemahiran yang diajar oleh guru. Okey, yang keempat, waktu PJ diluang dengan sukan bola sepak. Okey, mengapa ini berlaku? Kerana kita lihat kemudahan dan juga peralatan sukan yang kurang melibatkan murid ini ingin bermain bola sepak sahaja pada waktu-waktu mata pelajaran pendidikan jasmani berlaku. Okey, di masa sesi PDP berlaku, murid tahun 1 biasanya tidak diterapkan dengan aktiviti asas dalam pendidikan jasmani, malah meminta untuk bermain bola sepak. Hal ini menunjukkan kekurangan dan juga akibat yang akan berlaku jika peralatan sukan di sekolah tersebut kurang dan juga tidak mencukupi bagi setiap individu dan juga murid-murid di sekolah. Okey, murid yang berjaya menguasai sesuatu kemahiran akan lebih bermotivasi untuk mempraktikkan kemahiran yang diajar yang telah dipelajari dan juga untuk cetuskan keseronokan di dalam aktiviti yang telah dipelajari. Jadi, pentingnya peralatan pendidikan jasmani dan juga sukan ini untuk sekolah dan juga untuk murid-murid menggunakannya mengikut capaian dan kemahiran secara optimum. Okey, bagi isu ini, tindakan susulan yang dibuat oleh pihak sekolah adalah menyusun dan menyelenggara peralatan lama yang masih boleh digunakan. Okey, yang kedua, rekod inventory diwujudkan dengan pembelian dan juga pemulangan alatan PJ. Yang mana rekod inventory ini menyarankan untuk diuruskan dengan sistematik dan juga kemaskini dan sentiasa dipantau untuk mengelakkan kecurian ataupun sebarang kehilangan peralatan yang tidak dikembalikan selepas ianya digunakan oleh murid-murid dan juga guru-guru. Okey, yang ketiga adalah mengumpul dan mencari dana melalui sumbangan daripada Persatuan Ibu Bapa dan juga guru PIBG, di mana pihak sekolah semakin proaktif dalam mencari dana dan juga memohon sumbangan melalui Persatuan PIBG dan juga badan-badan korporat untuk membantu dan menyumbang dalam pembelian peralatan dan serta kemudahan pendidikan jasmani dan juga sukan yang baharu serta penyelenggaraan kemudahan yang sudah lama pakai ataupun yang telah uzur digunakan. Untuk isu yang ketiga, saya memilih berkaitan dengan pentadbir sekolah. Pentadbir sekolah memainkan peranan yang sangat penting berkaitan dengan hala tuju pelaksanaan mata pelajaran pendidikan jasmani di sekolah rendah maupun menengah. Okey, yang pertama, kurangnya memberi penekanan kepada pelaksanaan dan juga pemantauan ke atas mata pelajaran pendidikan jasmani. Okey, saya melihat ini penting kerana pihak pentadbir menganggap mata pelajaran pendidikan jasmani kurang penting dan juga tidak diuji dalam peperiksaan. Jadi, ia mengambil mata pelajaran ini adalah mata pelajaran hanya mencukupkan waktu dan jadual semata-mata dan bukannya mengikut kepentingan semasa dan keperluan murid-murid. Okey, anggapan ini salah sebenarnya. Okey, di mana pentadbir sekolah juga menganggap bahawa mata pelajaran pendidikan jasmani tidak hanya perlu diajar oleh guru yang mahir tentang PJ saja, malah sesiapa pun boleh mengajar PJ. Anggapan ini juga salah dan juga senario tersebut selari dengan dapatan kajian oleh Chong 2016 yang mana pentadbir sekolah lebih mementingkan mata pelajaran teras
yang lain berbanding juga mata pelajaran pendidikan jasmani dan kurangnya prihatin semasa mengambil tindakan penambahbaikan tentang masalah guru pendidikan jasmani dalam melaksanakan proses pengajaran walaupun penyeliaan telah dijalankan. Okey, ini menunjukkan pihak pentadbir sekolah tidak memberi sebarang sokongan dan juga penambahbaikan dalam mata pelajaran pendidikan jasmani. Okey, saya lihat di sini pentadbir sekolah memainkan peranan yang sangat penting untuk meletakkan hala tuju kurikulum pendidikan jasmani di mana untuk merujuk sebuah sekolah yang cemerlang dan juga aktif dalam melaksanakan mata pelajaran pendidikan jasmani dan juga kurikulum pendidikan jasmani. Sebagai tambahan, saya melihat peristiwa yang sering berlaku di sekolah rendah adalah apabila tibanya waktu pengajaran mata pelajaran pendidikan jasmani di sekolah, murid sibuk ingin bermain bola sepak. Tapi ini kenapa? Kenapa? Ini adalah disebabkan oleh guru-guru yang tidak tahu dan juga bersikap sambil lewa, mengambil jalan mudah, hanya memberi sebiji bola sepak ataupun bola jaring kepada murid-muridnya dan melepaskan mereka ke padang. Guru hanya memerhati di tepi sudut padang. Ini adalah disebabkan oleh pihak pentadbir sekolah tidak begitu cakna dan juga mengambil berat akan pemantauan dan juga pelaksanaannya dan juga menganggap bahawa guru tersebut telah melaksanakan tugas mereka dan dalam memenuhi waktu PDP pendidikan jasmani. Okey, situasi ini kita lihat salah sebenarnya kerana guru tidak mengikut sukatan pelajaran yang telah ditetapkan oleh KPM dan hanya memberi sebiji bola untuk murid belajar dan juga bermain untuk memenuhi masa lapang ketika pengajaran mata pelajaran pendidikan jasmani. Okey, oleh itu, pentadbir sekolah yang mengambil berat. Ini adalah ciri-ciri pentadbir sekolah yang mengambil berat pelaksanaan mata pelajaran pendidikan jasmani. Okey. Yang pertama, mengagih dan juga menggunakan peruntukan kewangan dengan sewajarnya untuk pembelian dan juga pelenggaraan kemudahan fizikal. Yang kedua adalah untuk merancang program pembangunan staf bagi mata pelajaran pendidikan jasmani mengikut takwim sekolah. Yang ketiga adalah memantau pengajaran guru dan memberi maklum balas untuk membina dan meningkatkan mutu serta kualiti pengajaran mata pelajaran pendidikan jasmani di sekolah. Okey, kriteria ini dan juga ciri-ciri ini melibatkan dan juga menunjukkan bahawa pentadbir sekolah perlu dan juga penting dalam menentukan hala tuju kurikulum pendidikan jasmani di sebuah sekolah. Bagi tindakan susulan, pihak sekolah ataupun pihak pentadbir menunjukkan kesungguhan dan juga komitmen yang penuh untuk menyokong pelaksanaan secara menyeluruh berkenaan dengan mata pelajaran pendidikan jasmani di sekolah. Di mana dia menekankan pemantauan ke atas pengajaran guru, mendapatkan maklum balas, menyebarluaskan kepentingan mata pelajaran pendidikan jasmani kepada semua warga sekolah. Ini saya lihat adanya berlaku penambahbaikanlah dalam pentadbir sekolah sendiri. Yang kedua adalah memberi keyakinan kepada pihak guru, pihak ibu bapa yang mana pentingnya dan juga kesan pengajaran pendidikan jasmani kepada anak-anak mereka. Di mana pihak pentadbir telah memastikan tanda sokongan untuk merancang dan memanggil guru option pendidikan jasmani yang berpengalaman luas dari luar untuk berkongsi ilmu melalui latihan dalam perkhidmatan LDP di sekolah ataupun melalui sesi perkongsian amalan terbaik mereka kepada guru-guru yang bakal mengajar mata pelajaran pendidikan jasmani. Ini adalah melihat sokongan daripada pihak pentadbir sekolah itu sendiri di mana adanya penambahbaikan dan juga perubahan yang akan berlaku dalam mata pelajaran dan juga kurikulum pendidikan jasmani. Yang seterusnya juga pihak pentadbir akan memastikan peruntukan untuk mata pelajaran pendidikan jasmani digunakan sepenuhnya tanpa penyelewengan. Seterusnya, jom sama-sama kita lihat dan juga kita tonton tayangan video yang berkaitan dengan kemahiran mengajar pendidikan jasmani di sekolah rendah.
daripada tayangan video yang telah ditontonkan sebentar tadi, kita dapat lihat bahawa pentingnya guru yang mengajar pendidikan jasmani ini mempunyai kemahiran dan juga pengetahuan dalam mengutamakan aspek keselamatan dan juga untuk mengurangkan risiko kecederaan murid-murid semasa melakukan aktiviti fizikal dan juga kemahiran yang ingin diajar. Di mana merujuk kepada video tadi, adanya kemahiran gulingan. Beberapa jenis kemahiran gulingan yang boleh dibuat dalam kepelbagaian jenis gulingan itu gulingan hadapan, gulingan sisi, sebelah kanan, kiri dan sebagainya. Akhirnya, murid dengan kelengkapan yang cukup, dengan guru yang berkemahiran, berpengetahuan, membolehkan murid menghasilkan dan juga mahir melakukan gerakan akrobatik seperti yang ditunjukkan di akhir video tadi, yang mana murid telah mahir dan juga boleh membuat satu gerakan akrobatik yang melampaui dan juga mahir mengikut tahap mereka.